Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Syahrul Aziz bin Arkam. Saya akan membentangkan tentang wawasan pembangunan Kampung Datuk Keramat bagi tahun 2050 di bawah projek akhir Citra Pengangkutan Bandar. Jadi yang pertama sekali saya akan bincangkan tentang masalah pengangkutan yang dihadapi pada ketika ini. Yang pertama, keselamatan para penumpang dan pengguna terancam disebabkan oleh sesetengah pemandu yang memandu secara melulu dan berbahaya. Kemudian kos bahan api meningkat naik yang menyebabkan pemilik syarikat pengangkutan awam tersebut akan meningkatkan tambang bagi pengangkutan awam tersebut. Kemudian jangka masa atau tempoh masa yang lama bagi pengguna untuk menunggu pengangkutan awam yang mereka perlu. Kemudian kenderaan lama yang digunakan seperti contoh bas atau kereta bagi teksi yang menggunakan kenderaan yang sudah lebih 15 tahun, dan ini boleh mengakibatkan dan boleh mengancam keselamatan pengguna. Kemudian bacaan indeks pencemaran udara yang tinggi, di mana seperti yang kita tahu apabila tingginya penggunaan kenderaan di jalan raya, maka tinggilah indeks pencemaran udara di negara kita. Kemudian saya akan membincangkan tentang cadangan polisi pengangkutan. Yang pertama sekali, menggunakan teknologi terkini untuk menguruskan lalu lintas, dan kedua, menambah bilangan dan jenis pengangkutan awam bagi mengurangkan kesesakan penggunaan pengangkutan awam, dan kemudian menggalakkan perkongsian kereta iaitu ataupun dipanggil carpool bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas dan mengurangkan indeks pencemaran udara di negara kita. Kemudian menyediakan pengangkutan yang lestari, selamat dan selesa kepada penumpang, dan yang terakhir melupuskan kenderaan-kenderaan lama dan tidak selamat lagi untuk digunakan. Kemudian saya akan bincangkan tentang perancangan jangka pendek bagi masa 3 tahun dan jangka panjang dalam masa 30 tahun. Baik, bagi perancangan jangka pendek dalam masa 3 tahun, yang pertama, bagi pengangkutan awam perlulah ditambah, dibaik pulih dan dilupuskan bagi kenderaan yang lama dan kawalan keselamatan yang ketat. Kemudian bagi jalan raya pula, membaik pulih jalan raya yang rosak, melebarkan jalan raya bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas dan kawalan keselamatan yang ketat. Bagi keselamatan pula, penenang jalan di kawasan berisiko kemalangan perlulah ditingkatkan seperti contoh bonggol, bulatan dan sebagainya. Dan undang-undang jalan raya perlulah diperketatkan dengan lebih baik. Kemudian bagi kebajikan pula, menyediakan pengangkutan awam yang percuma kepada masyarakat, memperbanyakkan kemudahan-kemudahan khusus kepada warga tua, wanita mengandung dan orang kurang upaya. Bagi perancangan jangka panjang pula dalam masa tempoh 30 tahun, lebih kurang pada tahun 2050 tidak silap saya, pengangkutan awam, membuat jadual kepada pengangkutan awam, iaitu mempunyai masa yang khusus kepada pengangkutan untuk bergerak di dalam bandar. Ini bagi memudahkan untuk pengguna merancang perjalanan tanpa menunggu dalam waktu yang lama. Kemudian bagi jalan raya pula, pihak bertanggungjawab dalam memasang kamera lintas tertutup CCTV di kebanyakan kawasan jalan raya. Ini dapat mengawasi lalu lintas dan dapat memantau kemalangan secara langsung. Kemudian bagi pengangkutan aktif pula, perlulah ditetapkan 1 hari dalam seminggu sebagai hari bebas asap kenderaan. Pengguna perlu menggunakan kenderaan yang mesra alam seperti berbasikal, motosikal elektrik ataupun kenderaan hybrid atau hanya berjalan kaki. Ini bagi mengurangkan pencemaran alam sekitar di negara kita khususnya. Bagi teknologi pula, perlulah menggunakan teknologi pintar seperti Intelligent Transport System ITS bagi mengawal sedia jalan raya. Jadual di atas, jadual yang pertama menunjukkan jumlah penggunaan pelbagai mod pengangkutan oleh responden untuk bergerak di kawasan bandar, dan jadual kedua perkara yang sama, namun ia adalah tentang responden yang bergerak untuk bergerak ke tempat kerja. Jika kita lihat pada kedua-dua jadual data ini, kereta persendirian atau kenderaan persendirian seperti kereta dan motosikal digunakan dengan jumlah dan peratusan yang sangat tinggi, dan pengangkutan awam seperti bas, ERL, komuter sangatlah digunakan dengan jumlah dan peratusan yang sangat rendah. Jadi ini adalah sangat membimbangkan kepada status kesesakan lalu lintas dan juga pencemaran udara. Jadi data-data ini saya telah peroleh daripada sumber jurnal iaitu yang bertajuk Pengangkutan di Bandar, Isu dan Penyelesaian yang ditulis oleh Haryati Syafi'i dan Sharifah Maryam Syari Musa. Yang kedua pula,
rajah ini menunjukkan tentang kesesakan lalu lintas yang dialami oleh responden mengikut kawasan kajian yang berbeza. Kita punya 3 kawasan kajian iaitu Putrajaya, Kajang dan Kuala Lumpur. Ini juga saya peroleh daripada sumber yang sama dan jika kita lihat yang berwarna hijau iaitu jawapan ya bagi alamat bagi masyarakat yang mengalami kesesakan adalah paling tinggi bagi ketiga-tiga kawasan ataupun bagi ketiga-tiga bandar. Dan saya fokus di sini iaitu Kuala Lumpur kerana Kampung Datuk Keramat adalah berada di dalam bandar Kuala Lumpur jadi juga mengalami kesesakan yang sangat tinggi. Kemudian zon kajian Putrajaya Kajang Kuala Lumpur yang menunjukkan di mana tempoh kesesakan lalu lintas yang pelbagai dialami oleh responden sepanjang mereka berinteraksi di jalan raya. Jadi saya ingin tekankan di sini bandar Kuala Lumpur kerana kawasan Kampung Datuk Keramat yang berada di dalam bandar Kuala Lumpur yang paling tinggi di sini iaitu yang berwarna purple di situ iaitu lebih dari 40 hingga 45 minit masyarakat ataupun pengguna jalan raya menghadapi kesesakan lalu lintas. Jadi inisiatif-inisiatif ataupun cadangan-cadangan perlulah ditingkatkan bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas ini. Jadi bukan itu sahaja, kesesakan ataupun pengangkutan bandar ini juga memberikan kesan psikologi kepada manusia. Contohnya pencemaran udara. Jika kita lihat dalam jadual ini yang mana saya ambil daripada sumber yang sama, pencemaran udara mempunyai sensitif yang paling tinggi di kalangan masyarakat, di mana ini bukanlah perkara yang boleh dibuat main dan bukanlah perkara yang kecil kerana pencemaran udara ini boleh memberikan kesan yang sangat buruk dan boleh mengakibatkan kematian akibat daripada sesak nafas dan sebagainya. Kemudian yang kedua iaitu pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi yang juga tinggi di kalangan masyarakat kita. Kemudian risiko kebalangan jalan raya yang semakin lama semakin meningkat dari satu masa ke satu masa. Jadi selesai kepada pembentangan saya tadi. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.